Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan tengok sambungan bagi chapter 3 untuk kod khusus EPO 359. Okay, so last video saya ada tunjuk berkenaan dengan single phase half wave thyristor converter with RL load. Okay, yang pertama without freewheeling, and then yang kedua adalah dengan freewheeling. Okay, so untuk video tu saya lupa nak tunjukkan ataupun nak tunjuk cara nak derive lah. Okay, so basically sama macam sebelum ni saya jawab, bila kita derive kita kena tengok output waveform. Okay, dan saya ingatkan sekali lagi, dalam chapter rectifier dua parameter sahaja yang awak kena derive, iaitu Vout average dan juga Vout RMS. Okay, performance parameter yang lain equation dia sama. Okay, so kita tengok output VDC bagi single phase half wave thyristor converter with RL load. Okay, ini without freewheeling. Macam mana kita nak keluarkan dia punya integration punya expression. Okay, so kalau kata awak nak buat dia punya Vout average, okay, Vout average ataupun VDC is equal to, okay, so kita tengok dia cuma ada half wave. Okay, jadi maknanya bila half wave kita ambil 1/2 pi, okay, integration from alpha. Okay, jadi yang ni dia tak ada freewheeling diode. Okay, so bila tak ada freewheeling diode, dia punya waveform tu akan appear daripada alpha. Okay, dia akan ikut characteristic sign tu, okay, sampai dekat pi, and then dia akan terlajak sikit sampai dekat beta. Okay, jadi dia punya range dia ialah daripada alpha ke beta. Okay, so untuk derivation awak ada pilihan sama ada nak buat alpha ke beta ataupun awak convert beta is equal to pi plus phi. Okay, sebab yang terlajak ni ialah phi, dia punya jarak dia. Okay, so kalau tak silap saya dalam nota slide ataupun nota yang saya buat untuk supplementary ni, okay, yang ni saya pakai phi. Okay, maknanya beta is equal to pi plus phi. Okay, so itu tak kisahlah, maknanya itu cuma substitute saja, tapi awak kena tahu dia punya range dia. Okay, bermakna dia mula dekat alpha, dia habis dekat beta, and then function dia, okay, disebabkan dia follow bentuk Vs, jadi function dia pun samalah, Vm V peak sin omega t di omega t. Okay, ni untuk positif half cycle. Okay, so positif half cycle dia ambil alpha sampailah pi dah. Okay, dia terlajak sikit. Okay, so selepas daripada beta ni ada output ke? Okay, kita tengok ada kosong kan, so tak perlu tambah apa-apa lah, maknanya which is tambah kosong lah patutnya. Okay, dia cuma ada untuk satu half cycle sahaja. Okay, so kalau kata untuk Vout RMS, okay, Vout RMS, okay, sama dengan 1/2 pi integration from alpha to beta Vm sin omega t. Okay, so kena ingat function Vm sin omega t ni kena di square kan. Okay, and barulah di omega t. Okay, so disebabkan dia half wave, dia tak ada lagi satu second wave, so belakang tak ada apa, jadi kena square root kan semua ni. Okay, itu untuk Vout RMS. Okay, so penting untuk awak tahu macam mana nak keluarkan expression untuk buat integration ni. Okay, sebab kalau awak tak tahu nak buat macam ni, macam mana awak nak buat integration dan nak solvekan nilai dia. So untuk yang ada freewheeling diode pula, kalau kita tengok dia dah hilang dia punya discharge current ni. So
So bila awak nak integrate waveform ni, bermakna V out average is equal to 1 over 2 pi integration from alpha sampai ke pi sahaja. Okay, Vm sin omega t di omega t. Okay, ini untuk V out average. So kalau untuk V out RMS sama dengan 1 over 2 pi integration from alpha to pi Vm sin omega t. Okay, kena square kan function tu di omega t and then square root. Okay, lepas tu barulah awak gantikan, keluarkan Vm squared keluar, gantikan sin squared omega t dengan dia punya identity dan solve dia punya integration. Okay, so untuk seterusnya kita akan tengok single phase. Okay, kali ni kita akan tengok full wave. Okay, full wave. Yang tadi tu half wave, yang ni full wave. Okay, single phase full wave thyristor converter ataupun control rectifier with RL load. Load dia cuma R sahaja. Okay, so there are many ways we can develop a full wave control rectifier. Okay, yang sebelum ni awak belajar dia ada dua kaedah nak hasilkan full wave. Yang pertama menggunakan center tap. Okay, yang kedua menggunakan bridge. Okay, jadi yang ni adalah bridge. So siapa yang tak mahir lagi nak lukis bridge ni, okay, tolong tengok video-video yang sebelum ni macam mana nak lukis bridge, sebab ada student yang mana dia tak study and then connection dia buat bridge ni padahal simple je tapi dia boleh buat silap. Okay, so untuk bridge, okay, kita ada 4 diode. Okay, so kalau kita demo dia punya laluan dia, okay, on positive half cycle current akan keluar. Okay, sampai kat junction ni dia akan lalu SCR1 sebab SCR3 reverse bias. Okay, pergi kat sini sampai junction ni pula dia akan terus sebab SCR2 reverse bias. Okay, dia akan terus and dia akan masuk ke load daripada atas. Okay, daripada atas. Okay, and then dia akan return balik. Okay, sampai junction ni dia akan return melalui SCR4, barulah dia dapat balik ke source. Okay, so untuk satu half cycle dia akan lalu dua thyristor, which is thyristor 1 dan juga thyristor 4. Jadi bermakna thyristor 1 dan thyristor 4 dia punya alpha dia kena synchronize ataupun kena sama. Okay, maknanya kalau SCR1 fire at 30 degree, SCR4 pun kena fire at 30 degree juga. Okay, dia kena sama timing. Okay, kalau tak dia takkan, kalau satu je on, satu off, okay, dia akan tunggu sampai dua-dua on juga baru dia trigger. Okay, that's why dia kena on pada waktu yang sama. Okay, so kalau kita tengok pula on negative half cycle, okay, negative cycle dia keluar pada bawah. Okay, so dia keluar pada bawah, lalu anda ialah yang ni lah. Okay, thyristor 2, okay, masuk ke load daripada atas juga. Okay, and then dia return balik ikut SCR3. Okay, jadi maknanya thyristor 2 dan juga thyristor 3 kena sama juga dia punya alpha. Okay, jadi kalau kita tengok untuk positive cycle thyristor 1 sampai thyristor 4. Jadi thyristor 1 punya alpha 1 tu range dia adalah daripada 0 sampai pi ataupun 0 sampai 180 darjah. Manakala untuk thyristor 2 dia punya range dia ialah daripada pi pergi ke 2 pi. Okay, range pemilihan ataupun cara kita nak setting
firing angle untuk kalau hijau ni untuk yang positive half cycle, thyristor 1 dan thyristor 4. Yang merah ni untuk negative half cycle, thyristor 2 dan thyristor 3. Okay, so ni adalah dia punya bentuk waveform dia. Okay, disebabkan dia full wave, bermakna untuk satu cycle ni dia ada dua half cycle kan. Okay, so untuk full wave, positive half cycle dia akan convert, negative half cycle pun dia akan convert. Jadi dua-dua half cycle ni dia akan convert. Half plus half dia dapat full wave. Okay, so untuk case circuit control rectifier ni biasanya, okay, kita assume that dia punya alpha untuk positive half cycle, okay, kita panggil alpha 1 lah. Okay, alpha 1 is equal to alpha 2. Okay, sama juga dengan firing angle untuk negative half cycle. Okay, sebab alpha ni adalah jarak ni, jarak daripada sini ke sini. Okay, dia jarak. Okay, yang ni pun dia ambil jarak alpha juga. Okay, sama. Okay, sebab dia dapat satu waveform yang uniform. Tak adalah uniform, waveform dia terlalu fluctuate sangat. Okay, jadi kalau kita tengok katakan case tadi, okay, so kat sini dia tak beritahu firing angle. So firing angle dia saya letak 30, 31. Maknanya dia akan on dekat 30. Okay, dia akan on dekat 30. So dekat 30 darjah dia akan on, and then dia akan appear dia punya voltage ikut bentuk sinusoidal sampai ke pi. Okay, dia ada discharge ke tak? Okay, tengok dia punya load. Okay, load dia R saja, tak ada inductor, maka tak ada discharge lah. Okay, so dia sampai kat sini, sebab dah masuk half cycle yang baru, dia akan kosong dulu sampailah thyristor yang lagi satu, lagi dua tu trigger pula. Okay, and then dia akan on balik. Okay, dan proses ni dia akan berulang lah untuk setiap cycle. Okay, so kalau ikut sebenarnya boleh je kalau kita nak asingkan alpha 1 ni 30, alpha 2 ni 50. Tapi awak akan dapat bentuk waveform yang tak sekata. Maknanya kalau awak sambung ke lampu LED, okay, awak akan dapat dia berkelip, dan dalam satu cycle akan ada dua kelip. Satu kelip terang sikit dan satu kelip dia akan gelap sikit. Okay, sebab yang ni dia start awal, so waveform dia akan appear lebih banyak. Okay, kalau kata yang ni dia start lambat, waveform dia akan appear kurang sikit. Okay, jadi boleh bayangkan kalau output ni kita sambung ke lampu LED, so yang ni dekat klip pertama dia akan terang, klip kedua dia akan malap. Okay, maknanya kalau awak punya waveform ni 50Hz, lampu LED awak akan berkelip pada 100Hz, sebab satu cycle dia ada dua half wave, and then dia convert kepada positif dulu ni. Okay, jadi disebabkan dia pakai R load saja, maka dia punya bentuk current output dia exactly akan sama dengan bentuk voltage. Okay, exactly akan sama dengan bentuk voltage. Okay, so kalau tengok sini dia tambah lagi 1 meter IAC. Okay, yang ni bentuk dia macam ni lah. Okay, bentuk dia macam ni. Sebab kalau ikutkan IAC ni, bentuk dia akan follow exactly bentuk VS. Okay, cuma VS ni dia akan ada penuh. Okay, sebab dia open circuit ke close circuit ke, VS ni dia akan bentuk penuh macam ni. Okay, tapi untuk current, bila thyristor tu tak trigger, dia akan jadi open circuit, maka IAC akan kosong. Bila thyristor tu dah fired, barulah current tu boleh flow. Okay, kalau tak, bentuk asal dia sama je macam bentuk VS. Okay, jadi kat sini kalau kata awak perlu buat dia punya integration, okay, so kita kena ambil V out
average is equal to, okay, first cycle yang pertama 1/2 pi integration from alpha to pi okay, V out average equal to first cycle yang pertama 1/2 pi integration from alpha to pi Vm sin omega t di omega t. Okay, and then kena plus half wave yang kedua 1/2 pi integration from pi plus alpha sampailah 2 pi. Okay, ini and then function dia ialah negatif. Okay, negatif Vm sin omega t di omega t. Okay, maknanya positif half cycle plus negatif half cycle yang dah diterbalikkan. That's why dia kena ada negatif. Okay, so disebabkan alpha 1 is equal to alpha 2, okay, maknanya luas bagi half cycle pertama sama dengan luas half cycle kedua. So awak boleh simplify, dia jadi 2/2 pi integration alpha sampai pi saja Vm sin omega t di omega t. Okay, ini disebabkan alpha 1 is equal to alpha 2. Kalau tak sama maka kena buat kaedah asal lah. Okay, half plus half. Kalau alpha 1 is equal to alpha 2, maka awak boleh ambil half cycle kedua campur half cycle pertama, dapat 2/2 pi, dan integrate ni untuk satu half cycle je sebab awak dah dapat 2. Okay. Okay, so kalau untuk V out RMS, okay, so V out RMS, okay, saya bawakan square root ke sebelah kiri, saya akan letak square sini. Okay, so sama dengan 1/2 pi, okay, integration daripada alpha ke pi Vm sin omega t squared di omega t, okay, plus 1/2 pi integration from pi plus alpha sampailah 2 pi integration Vm sin omega t squared di omega t. Okay, ini ada negatif, sorry. Okay, ada negatif. Okay, so kalau kita tengok balik, positif square dapat positif, negatif square dapat positif. Okay, positive value awak square dapat positive value, negative value awak square kan pun dapat positive value. So basically awak boleh simplify dia punya VRMS is square is equal to 2 over, okay, 2/2 pi, okay, integration daripada alpha sampai pi Vm sin omega t squared di omega t. Okay, ini pun case di mana luas dia sama. Kita assume luas dia sama. Kalau tak, awak kena buat asing-asing. Okay, dia case dia luas dia sama, and then satu lagi, yang ni positif squared dia positif, and yang ni pun dia negatif squared dia dapat positif. So boleh combine kan dapat macam ni lah. Okay, okay, so V out RMS is equal to square root yang ni. Okay, so ni awak boleh baca sendiri.
Okay, dan ni dia buat equation macam ni je. Saya dah bagi equation penuh tadi. Okay. So untuk performance parameter pun saya dah tunjuk dah dekat dalam saya punya supplementary notes. Okay, supplementary note ni dekat page yang last kali. Okay, saya dah tunjukkan dia punya performance parameter. Ada 11 semuanya. Okay, maknanya daripada 11 tu, parameter 1 dan 2 ni awak kena integrate untuk setiap jenis waveform lah. Maknanya dia tak ada rumus spesifik. Okay, based on output waveform untuk setiap rectifier, awak kena buat integration sendiri untuk dapatkan average output voltage dan juga RMS output voltage. Jadi equation nombor 3 sampai nombor 11 tu dia pakai equation yang sama. Okay, cuma kena tahu guna je rumus ni. Okay, so boleh buat example 5. Okay, tadi saya suruh buat example video sebelum ni saya suruh buat example 4A. Okay, yang ni buat example 5. Okay, ni dia punya jawapan dia. And then cuba buat example 5A. Okay, cuba buat example 5A. Dah ada jawapan dia, boleh refer nanti. Okay, for the next video kita akan tengok single phase full wave thyristor converter with RL load.